Je m'en occupe. T'inquiète pas, ça va les gars. So, seperti biasa, tanpa harus banyak cekah pamatuk alias bacot di awal, don't go anywhere. Perbanyak istighfar dan mari kita simak alur cerita dari film Taxi 5. Et top dans les temps. J'ai besoin de récupérer le taxi, c'est une question de vie ou de mort. Ah, je suis désolé, mais t'es mort alors. Merci d'avoir choisi notre compagnie Hamid Taxi des Blancs. Di film kali ini diceritakan seorang polisi kota Paris yang punya background pembalap saat zaman kenakalan remajanya. Dia bernama Sylvain. Dia terlihat sedang membawa seorang tahanan yang sebelumnya dia iming-imingi untuk membantunya meloloskan diri. Tapi bukannya dibantu kabur, tahanan itu malah dibawa ngebut dengan cara barbar yang udah pasti momen tersebut akan menjadi kenangan terindah untuk penjahat itu. Setelah tiba di kantor, dengan mengejutkan atasannya bilang bahwa Sylvain harus dimutasi ke satuan kota Marseille. Est-ce que vous connaissez une certaine Christelle Bûchereau? Oui, Christelle, bah évidemment. Gara-gara dia ketahuan udah berbelekok ria dengan istri bosnya, seorang komandan polisi bernama Mr. Perfect. Dan karena tuntutan karir, dengan berat hati dia nurut aja. En revanche, monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ. De Marseille. Singkat cerita, Sylvain sampai di tempat kerja barunya, kantor polisi kota Marseille. Dan dia disambut oleh seorang polisi senior yang kali ini terlihat bijak dan dewasa. Dia bernama Alain. Lalu dia dikenalkan pada para anggota polisi lain yang nantinya akan menjadi timnya dan kelihatannya amazing banget. Dalam timnya ada seorang gadis Amburahoy, pemenang penghargaan Mojang polisi terfavorit kota Marseille bernama Sandrine. Un morceau. Ah oui, c'est un peu. Élu Miss Police Municipale, Sandrine, la bombasse de la brigade. Ça fait mal aux yeux. Ada juga Michel yang religius dan berkarakter kalem atau flamboyan. Il faut se taper toutes les fêtes religieuses. Ah d'accord. On dit personne de petite taille, c'est important. Attention Sylvain, non, ici par respect, on ne dit pas le nom. Regis yang gak pernah ketawa selama hidupnya dan berkarakter bengis, semi psikopat gitulah. Dans les yeux? Il faut pas, s'il te plaît. Il y a un problème de la géolocalisation. Ah ouais. Le regarde pas, c'est l'espionnage. Il s'est mis dedans pour surveiller sa femme. Mais elle l'a quitté. Dan yang terakhir, Menard yang punya karakter julid dan usil. Alors général, intervention. Ménard pour l'ambiance, c'est impeccable. Il a perdu. Di hari itu pula Sylvain langsung bertugas terjun ke lapangan bersama Alain dan Sandrine, walaupun hanya difasilitasi mobil tua. Dan seketika ada seorang pengemudi Uber atau semacam taksi online yang pintu depannya copot dan terlihat ngebut, juga melanggar rambu-rambu. Dia bernama Eddie. Diketahui dia sangat terburu-buru mengantarkan penumpangnya karena pacarnya yang bernama Sandy meneleponnya. Sandy minta untuk dibelekok ria dan memaksa Eddie datang ke rumahnya saat itu juga. Comment va mon ourson Dodi? Eh ben, t'es chaudin ça? Je suis un attaquant qui déborde sur les ailes, qui sait jouer devant derrière. Tu me fais rire, mais là c'est plus possible. Moi j'ai besoin d'un homme. Quoi? Compte sur moi pour te mettre le feu. Il y a déjà le feu. Dan dari aksi ugal-ugalannya itu, tanpa ragu Sylvain langsung beraksi melakukan pekerjaan pertamanya. Tapi tanpa diduga, Ah bah tiens, voie de bus, je vais me le faire celui-là. Hein, c'est bien non? Police municipale! Sign! Tiens, casserie côté! Mais il s'est mis au milieu de la route.
Sylvain marah dan berniat mengejarnya walaupun Alain gak mau ikutan karena takut kebawa apes. Tapi Sandrine si Mojang yang over amburahoy dan naksir sama Sylvain itu kekeh pengen ikut. Walaupun Sylvain protes karena hal itu bisa menghambat pekerjaannya. Tu m'étonnes que tu sois gâté. Tu vois pas que tu es fou furieux, Laissez-moi me concentrer, Sandrine, là, d'accord? Oui, il est sur deux roues, qu'est-ce qu'il fout lui? Il faut faire contre-pas. Attendez. Oh putain, moi sur le côté, la crame. Allez, voilà, comme ça. On va se retourner. Allez. Ça y est, il pleut derrière. Di tengah pengejarannya si Eddie berhasil lolos dan mengecoh polisi itu. Dan akhirnya sesaat setelah itu datanglah 2 orang polisi dari divisi lain dan terlihat sangat marah banget sama Sylvain. Dia memintanya untuk jangan banyak tingkah di kota itu, kemudian pergi gitu aja. Kenapa ya? Mais tu es fada ou quoi là? Hein? Tu te prends pour qui? Tu t'occupes de tes affaires et tout ira bien. Di tempat lain, Eddie yang berhasil datang tepat waktu ke rumah pacarnya yang kaya raya itu langsung berinisiatif memberinya kejutan. Tapi apesnya, kemudian pacarnya yang dari tadi konak menahan hasrat berbelkok alias ML itu menyelamatkannya. Dan si tangkurak Eddie pun beraksi. Elle est belle, hein? Oui, 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 oui. Ah, c'est mon père. Il l'a fait faire par un très grand père. Walaupun pada akhirnya si jangkar kehead Eddie mengacaukan semuanya. Tangkuraklah. What is going on in here? Papa, c'est pas ce que tu crois. Eh ben, bonjour. Kembali ke kantor polisi yang siang itu kedatangan seorang wali kota bernama John Guibert. Anjay, si John jadi wali kota ternyata. Alerte générale! Dan saat ini punya asisten pribadi bernama Beacon. Que ça fait du bien, ça faisait tellement longtemps. Dia kemudian briefing bersama semua anggota untuk melaksanakan sebuah misi penangkapan sekelompok mafia pencuri berlian asal Italia bernama Geng Ritals. Des riris. Des riris. Je sais. C'est les Arabes. Non, monsieur. Les Roms, monsieur. Non! Mon Dieu, mon Dieu. Des riris. C'est pas les noirs, monsieur? Non. Des riris. Les rillettes? Faut pas jouer avec moi, hein. Attention, faut pas exagérer, hein. Des riris. Les Rital, ça vous dit rien, les Rital? Ah bah, les... Dan karena Sylvain dianggap sebagai polisi baru dengan jabatan top di sana, maka John memerintahkannya untuk memimpin misi ini. L'opération va fanculo. Hein? Ah! L'opération Mafia. Walaupun Sylvain belum berpengalaman dan gak tahu situasi di sana, tapi karena keinginannya untuk segera dimutasi ulang ke Paris, maka dia menyanggupinya. Dan malam itu bersama Alain dia bekerja keras mempelajari misi ini. Dari misi itu, Alain teringat dan menceritakan sebuah kisah masa lalu tentang Emilian, rekan sejawatnya yang saat itu udah keluar dari kepolisian yang alasannya belum diketahui, dan Daniel, seorang sopir taksi legendaris yang selalu membantu polisi dalam melakukan misi. Dan diketahui Daniel udah pindah ke Miami. Un braquage de banque fin des années 90. Voilà. Père Noël, les Belges. Ici, tu sais, des Japonais. Pareil. Daniel et Emilien. Emilien, grand flic, attention. Karena cerita itu, kemudian Sylvain tertarik untuk menggunakan taksi itu serta menanyakan di mana taksi itu berada. Tapi Alain gak tahu karena hanya keponakan Daniela satu-satunya orang yang tahu di mana taksi itu. Il s'élevait du sol. Une plaque qui sortait de la boîte à gants, je sais pas quoi. Les radars tombaient par les airs. Ils se sont fait parachuter. Ah non, j'ai compris. Ah non, bah non, t'as pas compris. Il grillait les radars. Sorti des ailes. Il a sorti des ailes. Il y avait des ailes. Je te jure, il a arraché de la gomme sur le sol. Alors écoute-moi.
Kemudian Sylvain menyuruh timnya untuk mencari tahu alamat dan profil keponakan Daniel itu. Sylvain sangat mengandalkan Alain dalam misi ini. Dia ingin mereka berdua menjadi tim super yang selalu bersama-sama. Walaupun akhirnya Alain ketabrak mobil dan berakhir gabut di rumah sakit. Di tempat lain, John yang saat itu udah jadi orang penting dan sok sibuk dalam berbagai acara udah nggak bisa lagi ngebantu kepolisian. Tapi sesekali masih suka nimbrung, walaupun semenjak dia jadi wali kota, tetap aja masih pitangkurakeun. Ternyata tanpa diduga orang yang nabrak Alain itu adalah si tangkurak Eddie dan dia adalah keponakan Daniel yang mereka cari. Dan tanpa nunggu waktu lama mereka pun langsung menangkapnya. Il était agressif. Di kantor polisi, Sylvain langsung menginterogasinya. Kemudian Sylvain yang cerdik itu menawarkan jika dia ingin bebas, Eddie harus ngasih tahu keberadaan taksi milik pamannya itu. Tapi Eddie malah balik memberi penawaran karena melihat timnya Sylvain yang kacau balau itu. Maka dia menawarkan untuk menjadi rekan satu timnya sebelum dia bisa mendatangkan taksi legendaris itu. Dan akhirnya Sylvain pun menyetujuinya. Il échappera pas à l'œil de lynx. J'ai pas mal, on y va. Allez, aidez-moi à l'attraper. Ternyata selama ini taksi itu dipakai saudaranya Daniel yang berada di Maroko bernama Hamid. Seperti yang kita tahu dalam skin opening tadi. Masih inget kan? J'ai besoin de récupérer le taxi, c'est une question de vie ou de mort. Ah, je suis désolé, mais t'es mort alors. Ah non. Quoi, Hamid? Qu'est-ce qu'il y a? T'as reçu la voiture? Oui, on entre. Écoute, faut que je te laisse là, je suis avec la police, on travaille. D'accord, je vais t'attendre. D'accord, c'est quoi le numéro du container? 668. 6-3. Tu me prends trop pour un mytho, hein? Alors voilà le fameux taxi. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Excuse-moi, mais t'es sûr de pouvoir la piloter? Je suis sûr de savoir la piloter. Non, ça c'est les clignotants. Oui, je sais. D'accord. Beberapa waktu kemudian, Sylvain menerima telepon dari John bahwa sedang ada aksi pencurian berlian oleh mafia itu. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung membawa taksi legendaris itu untuk beraksi. Monsieur le maire, je veux pas paraître pessimiste, mais là ça sent le piège. Hein. Alors, alerte générale, 518. Alors je m'excuse, hein, mais c'est pas très clair là. L'Hérital attaque. Non, désolé, je suis pas moniteur d'auto-école. Je sais, mais ça fait longtemps qu'il est là, quoi. Dan seperti biasa, keapesan John sampai saat itu belum juga reda. Ternyata keapesan itu masih sangat melekat erat dalam diri tangkurak John sampai saat ini. Dalam situasi yang darurat itu, seketika Sylvain dan Eddie datang, kemudian langsung mengejar penjahat itu, yang ternyata memakai mobil Ferrari. Dari aksi kejar-kejaran yang epik itu, akhirnya penjahat yang diketahui bernama Tony itu berhasil meloloskan diri. Dari kejadian yang memalukan itu, Sylvain berinisiatif untuk mencari tahu tentang informasi mafia Itali itu. Dan Eddie mengenalkannya pada seseorang yang juga sama-sama orang Itali. 1, 2, 3, viva l'Italie! Yeah, musica! Hey, 1, 2, 3, hey, señorita! Rachid! Sylvain de la police. Oh,
Orang itu pebisnis multitalenta dari mulai bisnis perjudian, kebun ganja hingga jualan senjata yang bernama Ricardo. Tapi dia nyamar dengan berpura-pura jadi orang Arab dengan nama Rachid. Dari sana Sylvain tahu senjata apa aja yang digunakan mereka dan di mana base camp-nya. Voilà. Je vous dis que c'est ma collection perso. Non, on t'a dit de pas toucher. Tu touches à rien. C'est pas vrai ça. Pardon. Lady, il me parle Daniel. Lady, pose ça, bordel. D'accord. Ouais. Hop, non, là. Sylvain juga berniat untuk meribos atau dalam bahasa kita mah ngoprek taksinya agar bisa bersaing dengan mesin supercar itu. Dan Eddie langsung membawanya kepada seorang mekanik Edun sekaligus kakaknya yang bernama Samia. Dan Sylvain kelihatannya langsung jatuh hati sama Samia. C'est ta sœur, ça? Setelah semuanya siap, Sylvain langsung mendatangi tempat mereka kongkow yang kebetulan sebuah sirkuit. Dan Sylvain langsung gaspol ikut balapan melawan supercar itu. Appelle ta soeur, faut que je vous parle. Quoi là maintenant? Oui, tout de suite là. Allô? Ouais, c'est le beau mec qui est venu récupérer le taxi tout à l'heure, tu vois. S'il te plaît, configure la cartographie moteur en mode race. Non, tu vas pas en race. 35 à l'arrière. Et ensuite, t'appuies sur la pédale. Tu vois celle de droite? Allez, petite leçon à deux belles italiennes. Arrête, il va stopper là. Ah, t'arrives. Karena keberanian, kelihayan, serta kemenangannya, Tony respect sama Sylvain dan mengundangnya untuk menghadiri sebuah pesta di kediamannya dengan syarat jangan mengajak Eddie karena dia tengil dan asbun alias asal bunyi. Chauffeurs de taxi, c'est des bons pilotes de course. Lui, il vient pas. Sekarang misi mereka tinggal selangkah lagi untuk masuk ke dalam circle mafia itu. Dan dengan personil yang apa adanya, Sylvain berusaha membangun tim yang ala kadarnya tanpa Eddie. Et puis en plus, moi ça m'arrange pas, j'ai basket. Pardon? Tapi tanpa diduga, si tangkurak Eddie ternyata udah hadir aja di pesta itu dengan menyamar menjadi seorang pelayan. Karena udah kadung alias terlanjur terjadi, maka Sylvain menyuruh Eddie untuk menyusup ke ruangan inti mafia itu. Walaupun tim yang lainnya terlihat gak serius dalam misi itu. Allô? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je t'avais dit que je viendrais. La mission, qu'est-ce que c'est? On rentre. Dalam aksinya, Eddie sempat bertemu dengan Sandy, mantan pacarnya yang saat itu punya 3 orang pacar baru, Boa Edan. Tapi kali ini Eddie nggak galau karena pengen serius pada misi ini. Dan setelah mengetahui ruangan inti serta bukti-bukti kejahatan mereka, Eddie langsung menyuruh Sylvain untuk ikut masuk ke ruangan itu. Les enfants. Ouais, t'es où? Je suis dans un bureau là, j'ai trouvé des indices. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ma meuf à la soirée, elle est là, avec des mecs. Ça, ce serait peut-être pas par hasard le diamant qu'ils vont voir. Tiba-tiba Tony dan anak buahnya masuk ke ruangan itu dan mereka langsung bergegas untuk bersembunyi. Je fais quoi là? Allez, pousse là. Kemudian dari sana diketahui bahwa kedua polisi yang tempo hari nyolot sama Sylvain itu ternyata mereka adalah mata-mata mafia itu. Dan demi cuan yang membeliskan mereka bekerja sama. Lalu ngasih info beberapa hari lagi akan ada pengiriman berlian termahal yang dikirim dari Jenewa. L'heure d'arrivée du diamant. Il arrive aux alentours de 11h. Tout est en place. On est prêt. Dan sampailah mereka pada level keapesan yang hakiki. Ternyata si jangkar kehead Eddie yang Bahlul itu hanya bersembunyi di balik kursi dengan pantat yang kelihatan. أنا ما فايز تدوي جريم. Oui, oui. Et toi? Oui, bonjour. Dan dengan polosnya dia bilang lagi main petak umpet sama Sylvain, kemudian ngasih tahu bahwa Sylvain juga sembunyi di atas lemari. Wow, tangkurak banget. On a perdu apparemment, vous nous avez trouvé apparemment. Bravo. Descends Sylvain, on a perdu là. Mereka diancam akan dibunuh dan si jangkar kehead Eddie yang asbun itu malah membocorkan semua tentang misi mereka. When you're with me. Alors je te le dis direct, te fatigue pas avec moi, je dirai rien. Love at first sight. Je sais que vous allez braquer ça. Arrête s'il te plaît, il est pénible. On voulait des choses sur Marseille et il a... Mais je parle avec le monsieur là. Sylvain mencoba mengontak Michelle yang dari tadi malah godain seorang cewek dan berlaga melankolis. Merci.
Michel. Michel, si tu m'entends, on est au premier étage, la troisième porte. Bon divertimento, hein? Qu'est-ce que vous cherchez? Je reviendrai. Untungnya Sylvain berhasil kabur, tapi si Eddie nggak bisa kabur dengan alasan kacanya nggak bisa pecah. Du coup, je peux pas faire comme toi, la mienne, elle casse pas. Je peux pas venir. Mais, Eddie! Elle casse pas. Ah mais non! Eh ben très bien, ben passe par la mienne si celle-là casse pas! Namun akhirnya Michel ternyata menjadi penyelamat mereka. Ça, en tout cas, moi, je voulais mettre... Eh ben, merci, Michel. Dari kejadian semalam yang hampir aja bikin mereka terbunuh, semua tim ngerasa pesimis untuk menghadapi mafia itu. Tapi Sylvain yang mengutip kata-kata dalam film Rocky 4 seketika membuat timnya semangat lagi dan siap untuk misi selanjutnya. C'est pas ce qu'il dit aux Russes en Rocky 4? C'est que tout le monde peut arriver à changer! Et si j'ai changé? Si vous avez changé? À changer! Oh, Régis! Attends! Dan tepat di hari pengiriman berlian termahal itu, ternyata lagi-lagi si Tangkurak John berbangga diri, seolah-olah ikut andil dalam acara itu. Ya mungkin hitung-hitung pencitraan gitulah. Oh, monsieur le préfet! Bonjour. Tout ça, c'est réglé, mais comme dans un panier à musique. J'ai mobilisé les plus fines équipes, tout est parfait. Dan di saat itu juga, semua tim Sylvain yang udah dilatih telah bersiap di posnya masing-masing. Walaupun akhirnya Sandrine cinlok sama Menard dan melampiaskan hasratnya setelah mengalami jomblo berpuluh-puluh tahun. Non, c'est pas professionnel. Affirmatif, je suis en place. Affirmatif, Tango Charlie, terminé. Je suis pas fébrile. Akhirnya kelompok Tony pun beraksi. Tony sempat menghubungi John dan mengintimidasinya, tapi John gak percaya dengan ancaman murahan seperti itu. Hingga akhirnya... Kemudian Tony menyuruh pilot helikopter pembawa berlian itu untuk mengikuti drone menuju ke sebuah tempat. Dan tanpa banyak mikir, Sylvain sama Eddie langsung gaspol mengejar helikopter itu. Sementara Michel bertugas menghambat si oknum polisi itu namun gagal. Dan akhirnya Michel pun mengejarnya. C'est parti! Je suis pas d'accord. Eddie meminta teman-teman taksi online-nya untuk membantu memblokir jalan agar taksi mereka melaju tanpa hambatan. Programme, vous bloquez tous les accès des boulevards. Ouais, change de plan là. En fait, il faut nous dégager la route. Voilà. On le sent! Arrête-toi, s'il te plaît, 2 minutes! Walaupun akhirnya aksi pengejaran itu diketahui oleh Tony yang saat itu memakai mobil Lamborghini Aventador. Lalu mereka pun beradu kecepatan. Allez, c'est parti! Sementara Michel yang ternyata nyalinya gede terus berusaha menghentikan dua oknum polisi itu, tapi terus gagal. Hingga akhirnya Sandrine dan Menard berhasil menghentikan dua oknum polisi itu. Vous avez réussi à stopper nos amis là? On a improvisé, mais on est prêt là! C'est comme si on avait tapé un sanglier là-haut. Tu la touches pas! Tony sempat frustasi karena mungkin ngerasa sulit banget buat ngejar taksi itu. Hingga akhirnya dia menyuruh anak buahnya untuk menembaki mereka. Dan... Angel. Akhirnya helikopter itu berhasil dilacak oleh Regis, si ahli geolokasi, yang ternyata menuju pantai dan mengarah ke sebuah kapal. Dan benar aja, satu koper berlian itu berhasil mereka rampas. L'hélicoptère, tu le vois? Oui, il se dirige vers un yacht. Go! Dan saat posisi mobil mereka sejajar dengan kapal itu, Sylvain segera mengaktifkan mode turbo. Dan akhirnya... Il nous tire dessus! Ah, en plus j'ai mes gaz qui reviennent là. Ah non, t'arrêtes avec tes gars!
Akhirnya, Sylvain berhasil menangkap semua komplotan mafia itu, serta berhasil menyelamatkan satu koper berlian. Bah quoi? Oula! Ah! Dari kejadian itu, Sylvain menyita mobil Lamborghini secara pribadi, hitung-hitung ganti rugi atas hancurnya taksi legendaris milik Daniel. Dan Sylvain yang dari awal naksir sama Samia, akhirnya cintanya diterima, dan memutuskan untuk tetap tinggal di kota Marseille, gak mau dimutasi lagi. Semua tim yang terlibat dalam misi itu diberi penghargaan oleh sang wali kota si jangkar kehet John Guibert, dan si tangkurak Eddie ternyata berhasil mencuri satu cincin berlian saat aksi penangkapan itu. Dan akhirnya... Eddie, tu l'as volé cette bague? Non? Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah berusahalah untuk terus menggapai tujuanmu walaupun itu rasanya mustahil, karena siapapun orang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jangan pernah meremehkan orang lain karena bisa aja dia jauh lebih baik dari kita. Dan yang terakhir untuk para bucin dan jomblo, jadilah jomblo yang bermartabat. Berikan dulu pembuktian lalu buat incaranmu salut dan terkesan.